Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, Alhamdulillah berjumpa lagi kita di dalam video Untold Story yang ketiga ni. Dan insyaAllah saya akan kongsikanlah beberapa kisah yang tidak pernah Amba kongsikan sebelum ni. Tapi sebelum tu, marilah kita sama-sama doakan kepada para frontliner yang masih lagi berjuang untuk memutuskan rantaian COVID-19 ni, dan sama-sama kita juga doakan supaya virus COVID-19 ni terus lenyap dari muka bumi. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, Amba nak ambil masa sedikit saja lagi untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua supporters, tak kira lah daripada Malaysia ke, daripada Indonesia, Singapura, Brunei, Zimbabwe, Amerika Latin ke dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda, dan terima kasih juga di atas doa-doa anda yang mendoakan kesejahteraan untuk OH dan tim burung hantu. Jadi insyaAllah buat masa sekarang ni kita tak boleh lagi nak melakukan aktiviti eksplorasi. Jadi dengan adanya masa yang terluang ni, saya akan kongsikanlah beberapa kisah yang pernah berlaku suatu ketika dulu. Okey, untuk Untold Story yang ketiga ni, saya akan kongsikan satu pengalaman yang agak, bagi Amba ni pengalaman ni agak mahal dan agak rare lah dalam hidup Amba. Sebab ini adalah pengalaman pertama kalinya saya konon-konon nak buat aktiviti paranormal. Dulu macam kita ni macam nak buat paranormal lah. Okey, benda ni berlaku beberapa tahun yang lepas, lama dah. Dan kejadian ni adalah selepas berlakunya posting yang viral dalam Facebook, iaitu mengenai dengan laluan Amba pergi ke Felda Aring. Jadi selepas pada tu, Amba banyak kongsikan pengalaman-pengalaman seram dalam media sosial Facebook. Dan pada masa itu juga Amba macam tengok sebenarnya ramai orang suka tentang cerita-cerita ataupun kisah-kisah mistik dan misteri ni. Jadi orang berahi ni maksudnya suka dengan cerita-cerita seram. Jadi Amba pun belang-belang Amba ni ada pengalaman tak. Amba pun just kongsikan pengalaman tu dalam Facebook. Jadi lepas pada tu orang makin lama makin ramai yang tinggal komen, orang tekan like. Tapi Amba, lepas pada Amba kongsikan episod yang ke berapa saya dah ingat, mungkin episod yang ke-20 rasanya saya pernah kongsikan pengalaman-pengalaman seram dalam Facebook ni, dan itu adalah posting yang terakhir. Sebab di setiap episod yang Amba kongsikan tu, setiap malam tu lah Amba kena ganggu. Tapi Amba tak mau cerita dalam video Untold Story yang ketiga ni. InsyaAllah saya akan kongsikan pada Untold Story yang keempat lagi. Okey, lepas pada tu jadi ada semalam tu Amba buat live dekat Facebook. Amba buat live dekat Facebook berkenaan dengan promote pasal madu. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua review pada hari ini, di mana rasanya pertama kali saya buat review. Okey, Kuji Tengku Abdul Aziz, orang pertama, bangga Allah, bangga. Amba pun bangga kok sebab dia ada komen. Jadi lepas Amba stop pasal live tu, Amba pun buat live yang kedua. Amba tanya dalam grup tu, tajuk dia kalau tak silap Amba tanya kat mana tempat-tempat seram dekat Kuala Terengganu ni. Jadi bila Amba buat live tu, orang kata berderu orang masuk. Beriak orang kata. Jadi Amba tak suka pula yang benda tu orang suka. Jadi Amba pun masa tu yelah, sebab orang kata ramai orang tengok kan, jadi gong sikit lah. Jadi gong, jadi hidung kembang itu naik atas tak. Jadi kita pun sembang. Lepas tu pun
Amba pun pada masa tu amba tak ingat dah pukul berapa. Mungkin dalam pukul 11 lebih ataupun pukul 12 lebih lah. Sebab masa tu memang tengah lewat Malang. Jadi amba pun ambil telefon masa tu, konon-konon nak buat video macam paranormal secara siaran langsung lah, padahal kat kawasan rumah hamba je. Jadi konon-konon lah Jadi amba pun turun, amba pun panggil adik amba. Masa tu adik amba tu memang tidur mapuh kerah dah. Amba pun gerak dia, amba kata jom teman kejap nak buat siaran langsung kejap bagian kat luar. Saya saja buat galak. Sebab amba ajak adik amba tu sebab adik amba ni dia lebih kurang macam amba kau. Maknanya dia dah terbiasa dengan benda-benda gitu. Jadi amba pun ajak dia, dan kalau tengok dalam video ni adalah permulaan amba keluar daripada rumah. Jadi pada masa tu kereta amba ni duduk di bahagian halaman, dan amba terus berada di tengah-tengah halaman rumah hamba ni. Ini memang orang kata rakaman ni memang paling mahal lah. Memang amba akan simpan sebaik yang mungkin lah video ni, sebab ini adalah video pertama kali. Orang kata itu rakaman yang diambil secara tak sengaja. Dan itu mungkin itu adalah permulaan amba yang terlibat dalam bidang-bidang aktiviti eksplorasi ni lah. Jadi lepas pada amba duduk dekat halaman rumah amba ni, dah yelah masa tu orang kata niat kita nak buat video paranormal, konon-konon macam nak cari hantu tau. Masa tu itu masa tu. Lepas hamba duduk dekat halaman rumah hamba ni, adik hamba tiba-tiba dia kata dia nak masuk dalam rumah sekejap, dia nak ambil torchlight dia. Jadi pada masa tu dalam hati, oish, nanti yang ni nak tinggal aku seorang duduk kat halaman rumah ni dok, tengah-tengah pagi buta ni dok. Masa tu. Jadi dia pun masuk, hamba pun duduk di halaman rumah hamba ni seorang dengan keadaan yang gelap dan sunyi. Jadi pada masa tu, secara tak langsung dalam video ni hamba ada khabar sesuatu. Sebab tadi saya terdengar ada orang lempar batu di atas bumbung rumah. Okey, di sebelah rumah hamba ni ada jirang hamba, dan ketika itu secara tak langsung ataupun dengan ayat yang sinonim, secara tiba-tiba hamba terdengar seperti ada orang lempar pasir. Sebenarnya dengar macam orang lempar pasir. Ia bukan sekali tapi 3 kali. Sebelum hamba nak khabar dalam video tu, hamba kata macam ada orang lempar batu tau. Sebenarnya tu adalah kali yang ketiga dah hamba dengar. Jadi yang kali yang pertama hamba tak tahu lagi. Jadi bila kali yang kedua tu hamba mula terfikirlah, tengok pokok bukan masalah bunyi rating jatuh ke daun jatuh ke tak, tapi bunyi macam orang lempar pasir. Jadi lepas pada tu hamba pun, lepas pada kali yang ketiga tu hamba khabar dalam video tu macam ada orang lempar sesuatu di atas jirang, di atas tak rumah jirang ni. Atas tak tu maksudnya atas bumbung lah. Sebab tadi saya terdengar ada orang lempar batu di atas bumbung rumah. Dan kemudian lepas pada adik mari, hamba pun abaikanlah benda-benda gitu. Sebab awal lagi dalam live tu pun kau ramai orang masuk. Jadi kan kita nak tunjuk kita ni takut acah-acah berani lah orang kata. Lepas adik mari pun hamba pun terus pergi ke bahagian belakang. Sebab hamba tahu di bahagian belakang rumah hamba ni dia ada satu macam laluang lah. Mungkin laluang dia lah. Tak apalah pasal ni nak lalu lah, cuma jangan orang kata mengganggu keluarga hamba, sudahlah Dan pada masa tu dalam video tu hamba kata insya-Allah tak ada benda-benda kot, insya-Allah insya-Allah tak ada benda-benda yang berlaku. Jadi tak lama lepas pada hamba buat rakaman siaran langsung belakang tu, secara tiba-tiba ketika ini hamba berada di laluang dia. Biasalah orang kata, tak kira lah mana-mana tempat pun mesti akan ada laluang dia dok. Sebab di sebelah kanan dalam video ni, kalau di sebelah kanan tu dia ada satu busuk lama. Dan ketika itulah
hamba terkejut sebab hamba nampak seperti ada orang yang duduk seperti mencangkung. Saya undur dulu buat seketika, undur sekejap. InsyaAllah tak ada benda yang berlaku. Uish, astaghfirullahalazim. Okey, dalam video yang saya paparkan tadi tu, mungkin orang tak berapa nampak, tapi hamba cuba slow motion kan dan hamba cuba stop, dan kelihatan seperti ada orang yang duduk mencangkung dan mempunyai tangan yang agak panjang. Dan itulah yang hamba nampak ketika tu. Jadi benda tu berlaku macam sekelip mata. Jadi masa tu hamba tengah buat rakaman, apa semua. Jadi lepas pada hamba tengok tu, dia terus hilang. Masa menampak tu, memang kita nampak macam ada orang duduk cakung tak. Dan lepas pada kita kelip mata tu, rupanya motosikal. Tapi tak logik lah dengan gambar yang sebelum dan selepas ni. Kalau kita nak kata yang daripada awal tu motor, memang agak tak logik lah. Sebab kita nampak macam ada sesuatu yang seperti duduk mencangkung di kawasan tersebut. Debar jugalah, tapi disebabkan benda tu berlaku dengan sekelip mata dan hamba pun tak ada pengalaman dalam bidang paranormal dan eksplorasi ketika tu. Jadi hamba just abaikan saja, dan mungkin benda tu mungkin mainan mata. Sebab masa tu hamba tak ada pun nak edit video ke apa benda, sebab benda tu jadi secara langsung kan tau. Dan lepas pada tu hamba buat rakaman di bahagian tu lagi. Tapi agak mengejutkan, ketika itu orang kata mungkin hamba terlepas pandang dengan sesuatu image yang sebenarnya ada betul-betul di hadapan hamba ketika itu. Jadi apa yang muncul ketika itu adalah seperti dalam gambar ni. Rasanya tengok tadi sekilas pandang je. Rasanya betul saya nampak tadi. Dalam gambar tu, supporter boleh tengok yang seperti ada susuk tubuh seorang perempuan yang berpakaian yang berwarna putih dan mempunyai jalur rambut di antara badang dia ni. Benda tu memang depan mata je sebenarnya, tapi yelah orang kata tak nampak. Cuma yang bila hamba fikir balik sekarang ni, padahal video tu orang kata hamba saja-saja je buat sebenarnya. Hamba saja-saja je buat, dan dok sekalah yang Allah beri peluang yang hamba terakang benda-benda gitu. Mungkin itu adalah satu permulaan hamba sebelum hamba menjebakkan diri hamba dalam aktiviti eksplorasi ni. Jadi benda tu tak habis situ je. Sebab lepas pada ni adalah satu kejadian yang agak menyerangkan dan satu footage yang agak jelas. Saya tak tahu benda tu benda apa, mungkin pocong ataupun mungkin makhluk lain. Jadi pada masa kita tengah panik-panik ni dah, bila saya paling ke arah belakang, agak mengejutkan kerana api di dalam kereta saya ni tiba-tiba menyala. Belakang ke? Pintu abang buka ke? Pintu dalam kereta buka ke? Kita tengok. Okey.
Rasanya macam-macam dah yang terjadi ni. Dalam video tu supporter boleh tengok yang Amber dengan adik ni macam agak bengong ataupun blur orang kata. Sebab masa permulaan, masa kita mula-mula lalu dekat bahagian kereta tu, seperti dalam video ni, memang kita tahu yang dalam kereta tu memang api dok nyala. Kalau kita lalu, kita nampak api nyala, sudah pasti memang kita akan pergi tutup derah-derah dok. Jadi lepas tu pulak kan tadi Amber duduk di halaman rumah Amber tu sangat lama kan, bila Amber tunggu adik masuk ambil torchlight di dalam rumah. Jadi dok mungkin masa Amber duduk kat halaman tu, maknanya kereta tu di sebelah Amber saja, Amber dok nampak yang cahaya lampu tu dalam kereta tu menyala. Bermakna ketika Amber terima gangguan di bahagian yang Amber buat rakaman sebetul tadi tu, mungkin pada masa tu lampu tu tiba-tiba menyala dan Amber dengan adik tersedar. Dan agak pelik lah, kita dua orang tu memang agak pelik lah. Jadi takkan lah kita dok perasan yang lampu tu boleh nyala dok. Amber banyak kali tanya adik, memang betul ke dok nampak api tu nyala ni? Betul ke? Hah? Allahu Akbar. Sebab adik pun memang dia kata memang dia pun ada banyak kali tengok dekat bahagian kereta ni dan dia pun dok perasan yang lampu tu menyala. Bermakna mungkin lampu tu menyala secara tiba-tiba ketika kami dapat gangguan di rakaman yang mula-mula tadi. Jadi pada masa tu Amber pada masa tu macam-macam bermain di fikiran Amber. Sebab apa lampu tu boleh menyala? Sebab dia faktor benda tu adalah pintu dok kemah ataupun memang kita buka secara manual. Jadi belang-belang Amber jalan, Amber macam pelik pula, sebab apa pula lampu ni boleh nyala dok. Jadi Amber duduk dekat bahagian depan kereta dan Amber nampak secara keseluruhan dalam kereta tu. Sebab masa tu Amber duduk depan dan adik pergi buka pintu dan dia tutup lampu tu. Okey, masa adik tutup lampu tu, dia kata lampu tu memang dok panas. Maknanya macam baru buka. Kalau lampu tu nyala lama, mesti kita rasa panas dia dok. Ni adik khabar lampu tu memang seolah-olah macam baru buka. Okey, masa dekat dalam video ni, supporter boleh dengar yang Amber kata yang macam Amber orang kata istighfar. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab pada masa tu Amber tak tahu sebab apa, dengan secara tiba-tibanya Amber rasa macam takut. Rasa takut dan rasa pelik. Masa tu memang Seri yang berkhabar memang mengemang, setubuh mengemang. Tak tahu sebab apa dan dia ada satu perasaan yang pelik. Perasaan yang pelik tu dia bercampur bau dengan perasaan seram. Lepas pada Amber tengok balik video tu, agak mengejutkan di mana ada satu kelihatan footage yang menampakkan seperti ada sesuatu di dalam kereta Amber pada masa tu. Allahu Akbar, subhanallah. Masa adik masuk, memang adik dok kata yang ada benda-benda apa. Dia just ada macam bantal saja. Dekat kursi tu dia ada bantal kosong. Bantal kosong macam kita nak duduknya dengan lebih selesa je lah. Itu sahaja. Tapi dalam footage ni, dalam video ni, jelas kita nampak macam ada sesuatu yang mempunyai wajah
ataupun mempunyai rupa yang sangat buruk. Sedangkan Balta Amba tu memang tak ada apa-apa cotengan ke apa ke, memang tak ada. Kosong sahaja. Tapi pada malang tu kelihatan ada satu rupa yang sangat uduh ni. Amba tak tahulah benda tu benda apa. Mungkin pocong ataupun mungkin makhluk lain. Dan mungkin benda tu macam dia nak khabar yang dia ada di kawasan dalam kereta Amba ni, dan dia terus macam bagi hing buka lapu. Jadi itulah salah satu footage yang di antara yang jelas lah yang penuh Amba terakam dalam video. Amba tak tahu benda tu benda apa. Maknanya supporter yang tengok video ni, anda nilaikanlah sendiri. Kalau nak kata Damon nak kata pocong, pocong lah. Kalau Damon nak kata lollipop ke, lollipop lah. Apa bendanya tu terpulang kepada yang menonton lah. Sebab saya sendiri pun saya tak tahu benda tu benda apa. Dan bila saya fikir balik dengan kejadian yang berlaku pada malam tu, ada 3 kejadian yang ada 4 kejadian. Yang mula-mula ada dengar macam orang lepok pasir di atas bumbung jirang. Yang kedua adalah bayangan seperti ada orang duduk mencangkung. Yang ketiga adalah kelibat seperti seorang perempuan. Dan yang keempat adalah sesuatu bayangan ataupun penjelmaan yang berada di dalam kereta Amba ketika itu. Bila Amba fikir balik, itu adalah video pertama yang dibuat secara dok sengaja, secara siaran langsung. Jadi orang yang pernah mengikuti perkembangan Amba dalam Facebook, mungkin dia pernah tengok video ni suatu ketika dulu. Mungkin dah 2 tahun dah usianya video tu. Kita buat video acah-acah nak jadi paranormal, tapi sekali tu baik-baik tau. Sekali kena 4 gangguan yang kita terima. Lepas pada kejadian tersebut, Amba agak macam rasa macam fobia lah untuk menjebokkan diri dalam bidang paranormal. Konon-konon nak pergi ke rumah yang terbiar dah. Rumah sendiri pun, dekat kawasan rumah sendiri pun dah kena dah. Apatah lagi nak pergi ke tempat-tempat yang terbiar gitu. Jadi lepas pada kejadian tu, Amba terus stop terus. Memang Amba batalkan niat Amba konon-konon nak jadi paranormal. Dan panjang ceritanya. Kalau Amba nak cerita macam mana Amba boleh terjebak dengan bidang aktiviti eksplorasi ni, panjang ceritanya, dan insya-Allah Amba akan ceritakan satu persatu deh. Jadi itu adalah perkongsian berkenaan dengan untold story kita pada malam ni. Jadi kita teruskan dengan perkongsian yang kedua. Okey, pengalaman yang kedua ni adalah kejadian yang berlaku beberapa minggu yang lepas. Baru lagi cerita ni fresh lagi. Di mana perkara ni berlaku di kawasan rumah Amba lah. Dan kejadian tu pada pukul 3.30 pagi ataupun pukul 4 pagi. Sebab macam biasa, sebab Amba ni memang payah nak tidur. Selagi dak subuh, selagi itulah Amba dak boleh nak melelakkan mata. Kejadian ni dia nak kata serang tu, mungkin kalau Amba cerita ni mungkin orang anggap serang dok, tapi pada malam kejadian tersebut Amba dok rasalah sangat perkara-perkara atau perasaan yang menyerangkan tu, kecuali benda-benda yang positif. Sebab apa Amba kata benda yang positif? Okey, pada malam kejadian tersebut mungkin Amba anggarkan dalam pukul 3.30 pagi. Jadi pada masa tu pun Amba pun turun macam biasa, dan orang kata keadaan dalam rumah tu memang agak gelap lah. Tak ada benda pun, tak ada terjadinya perkara-perkara, dan Amba dok rasa sikit pun benda-benda yang menakutkan pada masa tu. Jadi Amba terus pergi ke bahagian dapur, dan Amba terus ambil air sejuk lah. Secara tiba-tiba Amba rasa macam ada orang belakang Amba. Faham tak? Mana kita ambil air, tapi belakang kita ni kita rasa macam ada orang. Jadi Amba pun terus tengok lah. Masa tu memang Amba tahu dah, sebab
laluan nak pergi ke dapur tu hanya di sebelah kiri hamba saja. Jadi kalau ada orang lain kat belakang tu, maknanya orang lain lah tu, benda-benda gitulah lebih kurang. Tapi pada masa tu memang hamba rasa dok takut dan dok naik lah bulu-bulu roma ni apa semua. Jadi hamba pun buat dok tahu je lah, walaupun hamba tengok dah belakang memang tak ada orang. Jadi hamba pun terus ambil air. Jadi bila dah air dah penuh apa semua tu, hamba pun letak dan terus pergi ke bahagian sinki untuk macam nak basuh tangan, basuh muka. Dan pada kejadian ni agak mengejutkan juga, sebab dengan tiba-tibanya saya terdengar seperti ada orang buka air di dalam bilik air. Jadi pada masa tu jadi macam bela lah, macam bengong lah juga kan. Sebab nak kata ada orang lalu nitah pergi ke bilik air memang tak logik lah, sebab kita tak dengar macam orang buka pintu nak masuk ke bilik air tu. Jadi hamba pun terus tutup paip air ni dan hamba macam mari mikir ke orang kata dia gini, macam ada juga dia kejadian macam air tu nembok, mungkin sebab tekanan yang tinggi ataupun kepala paip tu rosak, lebih kurang gitulah. Hamba fikir gitu je mula-mula. Jadi hamba pun tutup paip air dan terus nak pergi tutup paip tu lah, sebab air tu buka tu laju juga air tu. Lepas tu bila hamba nak sampai ke bilik air tu, tiba-tiba pula air tu berhenti. Dan hamba dengar macam paip tu ditutup. Biasalah kepala paip orang biasalah orang-orang bukannya jenis orang kaya dok. Kalau orang kaya ni just tekan petek gitu je dok. Maknanya kita ni orang-orang biasa ni pakai pulah paip, kepala paip jenis tembaga tu dok. Bila kita nak tutup tu kan bunyi kan sengit. Gitulah lebih kurangnya sound effect dia tu. Sebab hamba cari dalam Google tak ada sound effect bunyi sengit gitu. Jadi hamba buat sendiri je lah kut mulut ni. Jadi bila hamba nak sapa tu, air tu makin lama makin slow dan dengar macam kepala paip tu ditutup. Lepas tu bila hamba sapa, hamba tengok pintu bilik air tu gelap. Jadi macam pelik lah pula. Dokkanlah ahli keluarga hamba masuk dalam bilik air ni dok buka paip pula dah. Dok buka api dah. Dengan pintu bilik air masa tu dia macam terbuka sikit. Lama tu hamba jadi macam muskil lah. Dan mulalah mari orang kata mari mikir yang bukan-bukan apa semua tak. Jadi hamba pun tak apalah, mungkin hamba sekadar nak tahu. Takut betul ada orang ke, kerana Allahuakbar lah tu. Tapi biasa hamba nak masuk bilik air tu, hamba ketuk dulu pintu tu. Sebab kalau betul ada orang kan dok sajanya dok dengan pakai kain tuala apa benda tu, jadi dok senonoh lah pula. Jadi hamba pun ketuk pintu dan hamba terus buka lampu dan tak ada respon yang hamba terima, dan hamba terus buka pintu tu. Agak mengejutkan, lepas pada hamba buka pintu tu, hamba nampak di bahagian latar tu basah. Maknanya memang yang hamba dengar tadi tu memang betul-betul macam ada orang buka paip air. Sebab ada juga cerita yang kita pernah dengar tak, macam dia dengar bilik air tu macam ada orang buka air, tapi bila kita pergi tengok tak ada pun kesan air dekat latar tak. Tapi hak hamba ni dia ada kesan air atas latar tu basah. Jadi pada masa tu hamba tengok dok terkata orang dok boleh nak cakap benda, lidah jadi kelu. Sebab masa tu adakah apa yang aku dengar tadi tu memang betul ada air orang buka ataupun mainan minda je. Tapi bila kita tengok latar tu memang basah lah. Jadi pada masa tu hamba dok rasa takut dan hamba dok rasa serang lah. Cuma hamba mari macam ke ada satu pemikiran ni terlintas, macam ke ginilah cakap dalam hati dok. Tak apalah kalau mu mari sekadar nak tupang, nak ambil air semayang ke, nak ambil wuduk ke, ambil lah hamba khabar. Cuma jangan ganggu keluarga hamba sudahlah.
Itulah yang terkeluar daripada hati dan pemikiran hamba pada masa itulah. Jadi pada masa tu pun hamba rasa macam keadaan hamba tu dia timbul perasaan yang positif. Jadi hamba dah ambil pok mana. Cuma hamba niat gitu je lah. Hamba fikir yang positif je. Kalau sekadar dia nak ambil asmayang ke, nak ambil wuduk ke, ambil je lah. Cuma jangan ganggu keluarga hamba saja. Jadi itulah perkongsian yang kedua hamba pada video kali ini. Dan insyaAllah kalau benda tu baik, baiklah. Kalau benda tu tak baik, kita serahkan saja urusan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita teruskan dengan perkongsian kita yang ketiga dalam video Untold Story ini, berkenaan dengan anak hamba yang nombor 2 ni, dia ternampak sesuatu. Jadi anak hamba yang nombor 2 ni, dia ada sedikit masalah kesihatan lah. Dia ni ada penyakit lelah. Jadi dok kira masa dan dok kira di mana. Kalau dia mari lelah tu, memang boleh dikatakan hamba memang bawa dia pergi ke klinik lah untuk buat sedut tang, buat apa panggil, saya dah ingat dah apa benda yang kena pergi sedut oksigen lah. Pada malam tu isteri saya gerak hamba dan dia kata anak hamba ni lelah dan perlukan sedut oksigen ni. Jadi pada masa tu pun memang hamba tak cakap banyak kalau berkaitan dengan anak ni. Dok kira lah pada masa mana, ada duit ke tak ada duit ke, yang penting anak kita selamat dok. Jadi hamba pun terus bawa pergi ke klinik dan bermulalah prosedur-prosedur nak sedut gas ni. Tapi kejadian ni memang berlaku pada lewat pagi lah, dan boleh dikatakan juga memang tak ada orang atas jalan pada masa tu. Jadi pada masa tu hamba memilih jalan yang kedua berbanding jalan yang pertama. Sebab jalan yang pertama ni hamba ada beberapa kejadian yang pernah berlaku pada diri hamba lah. Dan ketika itu juga hamba fikir anak hamba ni kecil lagi. Banyak benda yang hamba fikir lah. Dan terutamanya hamba tak mahu ada kejadian-kejadian yang dok diingini berlaku memandangkan anak hamba ni masih lagi kecil. Jadi hamba pun pilih laluan yang kedua dengan niat supaya perjalanan tu tak ada apa-apa yang boleh mengganggu anak hamba. Jadi hamba ambil langkah selamat walaupun agak jauh. Tak apalah, janji benda tu selamat dok. Tetapi apa yang kita terniat, walaupun kita nak melindungi anak kita, tapi kalau benda tu nak jadi, benda tu akan jadi. Kun fayakun. Allah nak benda tu jadi, dan tak ada apa benda yang boleh menghalang dengan apa yang Allah nak benda tu berlaku. Benda tu berlaku, kalau Allah kata benda tu berlaku, perkara tu mesti akan berlaku. Jadi apakah yang berlaku pada malam tu sangat di luar jangkaan hamba lah. Di mana hamba melalui satu jalan ni. Jalan ni hampir dah dekat-dekat dah nak sampai dengan rumah hamba. Dan selepas hamba melalui di salah satu kawasan yang penuhnya berlaku kes pembunuhan langgar lari ni, anak hamba kata dia nampak ada orang atas jalan. Selepas hamba melalui pokok, ada sepokok di sebelah kiri ni. Lepas dia hamba lalu tu, anak hamba kata dia kata, "Abi, ada orang duduk atas jalan." Jadi hamba terkejut dan hamba tekan brek kereta. Dan pada masa tu 50-50, sama ada nak pusing ataupun terus balik. Jadi hamba macam, lepas tu anak hamba pula dia kata, "Bi, apa ada orang duduk atas jalan tu? Sakit kot." Jadi bila anak hamba kata gitu, hamba rasa macam tak baik pula kalau hamba terus balik dan mengabaikan kalau betul ada orang atas jalan masa tu. Jadi pada masa tu pun hamba pun terus pusing dengan niat nak tolong lah. Sebab kita takut juga dah masa tu waktu pagi, lewat pagi, kita takut orang accident ke, jatuh motor ke, jatuh basikal ke, yang orang tak sedar tak. Jadi hamba pun terus pusing dan hamba kabarkan anak hamba
Dekat mana orang tu duduk? Dia kata dekat dengan pokok tu. Jadi lepas pada hamba pusing itu, hamba tak nampak pun ada orang. Jadi hamba pun terus U-turn balik, bawa kereta slow-slow lah tau. Sebab takut juga mungkin lepas pada kita lalu tu mungkin dia duduk kat tepi-tepi jalan, dekat kawasan-kawasan yang dekat dengan pokok ni. Jadi bila hamba lalu dengan keadaan yang orang kata bawa slow-slow ni, jadi hamba pun berhenti di tempat kejadian. Dan dalam tempat tu pun hamba sedang ambil gambar ketika hamba berada dalam kereta tersebut. Jadi pada masa tu hamba tanya anak hamba dekat mana? Dia kata dekat ni lah. Dekat ni lah, dia nampak ada orang tadi. Bila dia kata dia nampak ada orang tu, tiba-tiba hamba mari meremang. Jadi masa tu hamba kata, ni lain dah ni. Pukul-pukul pagi-pagi ni dengan budak pula nampak. Jadi agak pelik lah. Guana yang anak hamba boleh nampak tapi hamba tak nampak kalau betul orang tu. Jadi pada masa tu hamba pun hamba kata kena dok setarang dah ni dah. Jadi hamba kata tak apa lah, hamba kata ke anak hamba tak apa lah, biarlah. Mungkin kek ada orang mari ambil. Lepas dia hamba kabur gitu, dan kemudian hamba tertengok di satu kawasan di bahagian pokok ni, hamba ternampak seperti ada susuk tubuh orang yang berada di sebalik pokok-pokok tu, faham tak? Contohlah pokok saya dah ingat lah pokok benda. Pokok 5 madu ke 5 benda 5 bali ke apa? Ya, jenis besar tu. Saya dah ingat lah apa pokok nama benda. Tapi pokok dia tu dia macam ada dahan-dahan menjalar tak. Dan di sebalik dahan-dahan pokok tu, hamba nampak macam ada orang di sebalik tu. Orang tu maksud hamba ni dia macam berbungkus. Dia berbungkus putih, tapi putih dia tu dah macam lusuh dah. Dah macam ada koko-koko macam tanah itu lebih kurang di sebalik banyak pokok tu. Dan masa tu mungkin orang kata ke mu nampak orang balut buah ke, bukan. Ni bukan masalah orang balut buah berkenaan. Yang bernampak tu memang nampak susuk tubuh yang berada di sebalik dahan-dahan tu. Yang hamba nampak daripada perut ke bahagian atas, dia macam duduk gini. Lebih kurang gitulah apa yang hamba nampak. Sebab hamba duk tengok lama sangat. Sebab lepas hamba nampak tu, hamba terus pergi daripada tempat di pokok ni lah. Dan kepada masa tu juga hamba dak balik pergi ke rumah. Hamba terus pergi round lu slow-slow. Dan hamba niat hamba baca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan jadi pada masa tu pun hamba cakap lah dalam hati, kalau sekadar mu nak bagi tunjuk gitu tak apalah, cuma jangan ikut je aku dengan anak aku ni balik ke rumah. Budak-budak biasalah tak, kenapa dia nampak tu dia lepas mulut je. Dan apa yang budak-budak nampak ni dia dok nipu. Jadi lepas pada tu pun hamba pun terus masuk ke garaj kereta rumah hamba. Dan hamba suruh anak hamba masuk dulu dengan lafaz bismillah lah dan apa semua. Hamba khabar ke dia duduk dulu di belakang pintu ni, dan hamba tutup dan hamba berada di luar seorang diri. Dan sekali lagi memang betul rasa seperti diikut, tapi sekadar macam benda tu duduk di bahagian pagar rumah je. Dan sekali lagi hamba mengeluarkan kata-kata, ni bukan dalam hati dah, ni hamba terus macam cakap. Hamba kata cukup setakat tu dah lah. Maknanya aku pun nak masuk ke dalam rumah aku dan aku pun nak kacau mu. Baliklah ke tempat asalmu. Cuma jangan ganggu orang kampung dan jangan ganggu keluarga aku. Jadi lepas pada masa tu hamba baca ayat suci Al-Quran, hamba baca ayat Kursi, dan hamba terus masuklah ke dalam rumah dengan penuh hati-hatilah pada masa tu. Sebab kita rasa benda tu ikut tak. Jadi lepas pada kejadian tu, syukur alhamdulillah lah,
tak ada perkara-perkara yang berlaku ketika masa kita balik dalam rumah pun memang tak ada benda-benda yang berlaku lah, kecuali anak hamba je lah dia terlepas cakap dia khabar ke mak dia, umi dia khabar, dia kata umi tadi dia kata ada nampak orang duduk atas dekat jalan dia khabar. Jadi panjang lebar pula lah, maknanya tak mau cerita kena cerita juga dak. Bila dah cerita dak mulalah nak pergi bilik air pun ajak bertemang. Bukan bini hamba yang nak pergi bilik air tu hamba suruh bini hamba bertemang. Okey, jadi kepada semua, itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan Untold Story bahagian yang ketiga ni, berkenaan dengan berkaitan dengan video lama video ketika konon-konon nak jadi paranormal yang kelihatan seperti ada sesuatu yang berada di dalam kereta. Yang kedua, kejadian di bilik air, dan yang ketiga adalah kejadian anak hamba ternampak seperti ada seseorang berada di jalan tersebut pada jam pukul 3 pagi. Jadi insyaAllah pada Untold Story yang bahagian yang keempat kali, hamba akan menceritakan salah satu kejadian yang pernah berlaku di mana keluarga hamba menjadi saksi kejadian yang melibatkan perkara-perkara yang agak menyerangkan. Hamba pernah kongsikan benda ni dalam media sosial Facebook, dan pada malam tersebut, pada malam yang saya kongsikan tu, saya juga turut diganggu, dan saya mohon pada next video Untold Story bahagian yang keempat ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala, dan hamba kongsikan ni sekadar untuk memberitahu kepada anda bahawa makhluk halus ini, alam gaib ini wujud, dan perkara tu berlaku atas sebab izin daripada Allah. Benda tu tak akan berlaku kecuali Allah izinkan. Jadi ambillah pengejaran yang baik, yang tak baik tu kita letak tepi. Okey, jadi kepada semua, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video Untold Story bahagian yang ketiga ni, dan saya doakan anda yang tidak skip ad tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah murahkanlah rezeki kalian, dan jangan lupa untuk kita doakan supaya virus COVID-19 terus lenyap dari muka bumi. Okey, jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua supporters kerana menonton video ni daripada awal sampai akhir. Mungkin ada kalanya bosan, mungkin ada kalanya tak bosan, cuma hamba nak minta maaf lah banyak-banyak, sebab ini sahaja yang mampu saya lakukan kepada anda semua, dan insyaAllah saya akan perbaiki lagi lah segala kelemahan yang ada. Wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan direkturnya adalah Allah yang satu. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.